Khusyuk ni martabatnya banyak. Artinya bagi orang awam ni pun terbahagi khusyuk ni beberapa peringkat. Bermakna kalau kita tak lupa kepada perkara duniawi dan mengingatkan kepada seluruh semayangnya kita, itu juga dikira khusyuk bagi martabatnya kita. Tetapi bukanlah khusyuk pada martabatnya Allah dan martabatnya hakikat ilmu. Sebab hakikat ilmu ni, orang takkan, dia sendiri takkan berasa khusyuk. Kalau dia boleh berasa khusyuk, itu bukan khusyuk lagi. Sebab dia berasa dia. Sebab dia berasa dia khusyuk. Sedangkan khusyuk ni datang daripada Allah. Cuma kesimpulan, bagi orang yang awam seperti kita ini, maka itu juga memadai bagi martabat untuk sampai kepada khusyuk. Tak apa dah. Sebab khusyuk ni banyak kaedah. Di antara ulama kata, kita memahami seluruh bacaan pun kira khusyuk dah. Dengar imam baca kita faham, kita translate tiap-tiap bacaan kita, itu telah dikira khusyuk. Sebab apa? Bila kita ingat dalam sembahyang tiap-tiap benda, kita ingat dunia dah? Tak ingat dah lah, sebab dah ingat semua ni. Itu juga dikira khusyuk bagi martabatnya kita. Tetapi martabat hakikat khusyuk yang sempurna, wallahu alam, itu rahsia peribadi sendiri yang Tuhan akan campakkan di atas tiap-tiap manusia yang Tuhan kehendak. Pahaman ibarat. Sebab akhir sekali, bila cerita masalah khusyuk ni, dia takkan berasa dia semayang. Itu khusyuk yang paling sempurna. Dia takkan berasa dia semayang. Sebab dia akan hidup, dia akan melakukan perbuatan di bawah peraturan, di bawah kehendak, di bawah perbuatan Allah Ta'ala. Dia rasa Tuhan yang mawujud. Ini panggil khusyuk yang hakiki, yang sempurna. Ni yang kata semayangnya dia, tapi dia tak semayang. Serupa dalam Quran lah, tidak melontarlah kamu ketika melontarnya kamu, melainkan Allah Ta'ala yang melontar. Dia melontar syariat, tapi hakikatnya bukan dia yang melontar, tapi Allah Ta'ala yang melontar. Tuhan ada tangan? Tak. Hakikat ceritanya begitu. Serupa kita translatekan pada khusyuk. Hakikat khusyuk ini, kita semayang, tapi sebenarnya tak merasakan kita semayang dah. Bahawa kita hidup di bawah perbuatan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi yang ini tak ada ceritanya, tak ada ilmunya, tak ada kitabnya. Kitabnya tak ada. Cuma bagi mereka yang menjalani syariat dengan sempurna, Allah Ta'ala akan campak sendiri hakikat kepahaman ni, hakikat kepahaman khusyuk. Cuma yang tadi hamba cerita, bila rukuk kita bercakap begini, yang pertama supaya hati tak lalai. Sebab hati bila kosong ni tuan-tuan, benda lain mudah masuk dah. Kalau kita kosong, imam baca pun kita tak faham, dan kita sendiri pun tak tahu buat apa. Lagi-lagi pula kalau imam baca surah panjang. Kalau imam baca sedap, kita layan. Kalau imam baca sedap pun kita layan. Layan juga kedua. Bila imam rukuk tak tahu baca apa. Sebab itu dalam train kita baca, Allah rukukku kerana Allah yang rukukkan. Kita buat latihan sehingga sampai satu peringkat dia akan hilang sendiri. Fahamnya Allah Ta'ala yang bagi. Jelas? Baik. Soalan? Bila masa menangis, bacaan dia akan jadi lari. Baik. Macam mana keadaan? Baik, soalan yang baik. Pertama sekali tuan-tuan kena faham, dalam istilah ijtihad, apa ijtihad dipanggil nak keluar satu hukum, ijtihad ni ada 3. Pertama, ulama kata ijtihad dengan Quran dan hadis satu. Yang kedua, ijtihad dengan ijma' ulama. Bermakna tiap-tiap benda baru kalau tak ada Quran hadis, bermakna dia akan kumpul untuk berhukum. Yang ketiga, akhir sekali, ijtihadun nafsi, ijtihad diri sendiri. Bermakna apa yang berlaku ke atas kita, kita tak boleh hukum ke atas orang lain. Apa yang berlaku ke atas orang lain, kita tak boleh hukum ke atas kita. Pada kita, memang kadang-kadang kita berasa kalau menangis, baca tak khusyuk. Pada dia, boleh jadi dia menangis, baca khusyuk. Betul tak? Sebagai contoh, masalah buka mata dan tutup mata. Sunnah semayang buka mata, tapi kalau kita buka tak khusyuk, baik pejam. Sebab intipati sempurna semayang ialah khusyuk. Kalau buka nak amal sunnah tapi tak khusyuk, baik pejam. Walaupun tak sunnah tapi khusyuk. Walaupun pejam, Nabi tak larang, cuma Nabi tak buat. Sebab Nabi martabat dia khusyuk dah. Artinya ijtihadun nafsi, ijtihad diri sendiri pula. Akhir sekali,
Tak sama di atas tiap-tiap peribadi manusia. Ada setengah orang kalau dia buka mata tengok apa pun tak apa, macam semayang dalam keadaan bising. Setengah orang dia tak boleh semayang dalam keadaan bising. Hamba tuan-tuan kalau semayang dalam keadaan bising, tempat yang paling seronok sekali. Tuan-tuan nak train macam-macam khusyuk, semayang dalam keadaan bising. Siapa yang di kampung ada pantai, belajar semayang duha, letak sejadah tepi pantai, takbir, gantikan roma irama ombak kepada zikrullah. Cuba buat. Ni dikata ijtihadun nafsi. Setengah orang tak boleh semayang dalam keadaan bising, bagi dia. Adakah hukum yang untuk dia sama untuk kita? Tak. Jelas? Wallahu alam. Jadi masalah menangis ini dikembali pada hukum ijtihadun nafsi. Bagi diri dia boleh jadi dia khusyuk, bagi kita boleh jadi bacaan pun tak sempurna dah. Wallahu alam. Jelas? Habis. Ya. Ya. Baik. Dalam kitab I'anat Talibin, kalau sebab yang boleh jamak ni 2 marhalah, betul tak? Dengar Tapi kalau kurang 3 marhalah, afdal buat tamam, hukum dahulu Lebih 3 marhalah, barulah afdal kita buat jamak. Kalau kurang 2 marhalah, bermakna baru kalau 95 km, betul tak? Bermakna kalau baru 100 km, afdal kita buat tamam lagi walaupun cukup syarat. Tapi kalau balik Ipoh dah 200 km, lebih 2 marhalah dah, bermakna afdal kita buat jamak. Satu. Yang kedua, bila datang seorang imam tengah buat semayang tamam, kita seorang diri, bermakna afdal juga kita semayang seorang diri, sebab kita nak buat jamak. Dan orang jamak tak boleh ikut orang tamam, sebab dia semayang 4, kita semayang 2. Tapi kalau orang nak ikut kita, tiada masalah. Ustaz, bila masa pula nak amal berkenaan hadis, berkenaan jamaah? Luputlah pahala jamaah. Dah, di sini Tuhan akan beri pula imbuhan-imbuhan yang lain. Jelas? Cuma nak jaga fitnah, yang ni penting. Sebab dalam masalah fiqh, tasawuf tak boleh kita pinggirkan. Nak jaga hati, takut orang fitnah. Tengok orang tengah semayang, duduklah kereta dulu, bacalah apa-apa. Maklum dah orang musafir ni kadang-kadang bekerja. Buatlah apa kerja, siaplah kereta dulu, buka cermin sikit, dengar imam dah bagi salam, barulah kita ambil uduk dan masuk. Jangan duk tunggu orang habis semayang dah baru nak semayang, takut menimbulkan fitnah. Walaupun kita betul dah, orang lain nak memahami kita payah. Wallahu alam. Jelas? Sebab tu bab jamak-jamak ni pun kena mengaji tuan-tuan. Ni timbul perbalahan. Orang bulan 12 ni masalah kes apa? Bersanding. Kes anak naik buat kenduri. Dia kata kalau masa kenduri mak boleh jamak semayang. Hamba kata hadis tu salah. Bukan lepas kenduri mak boleh jamak, lepas kenduri anak boleh jimak. Dah menikah, anak boleh jimak lah, mak tak boleh jamak semayang. Tak pernah ada pada adat kalau orang datang, mana tuan rumah? Tuan rumah semayang, orang cela ke? Dah, orang tak cela tuan-tuan naik ke atas semayang sekejap, turun balik jam 3 dan sebagainya. Ni nak tunggu sampai habis anak pukul 3 orang habis, sanggup tak semayang zuhur sampai asar. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami baca janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.